Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik Makcik Oto Arung, hari ini ada berita politik yang sangat-sangat tergempar dan sangat-sangat mengejutkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bahagian Parlimen dan Undang-Undang Dr. Taqiyuddin Hassan, juga merupakan ahli Parlimen PAS dalam Kerajaan Perikatan Nasional, telah mengeluarkan kenyataan media rasmi berkaitan dengan status persidangan Parlimen di musim darurat. Berikut adalah kenyataan penuh daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang diwakili oleh Dr. Taqiyuddin Hassan, Pakcik Makcik. Sidang Parlimen diadakan selepas tamat darurat. Kerajaan mengambil maklum gesaan beberapa pihak termasuk parti-parti politik supaya Parlimen dipanggil bersidang walaupun negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 yang belum reda sepenuhnya. Dalam hal ini, kerajaan ingin menarik perhatian semua pihak bahawa langkah pengawalan dan pencegahan wabak merbahaya ini masih berterusan dengan seluruh jentera kerajaan memberi fokus terhadap tindakan imunisasi, rawatan, pengasingan dan juga pelan vaksinisasi yang berterusan. Di samping itu, pihak penguatkuasa terutama PDRM, ATM, Immigration, Rela dan lain-lain masih bertungkus lumus untuk menjaga perbatasan negara dari dibolos pendatang asing yang turut membawa risiko penularan COVID dari negara luar. Kerajaan amat menyedari tanggungjawab keperlembagaan iaitu constitutional responsibilities untuk memastikan penerusan proses demokrasi di negara ini terjamin melalui sidang Parlimen. Namun, keutamaan yang diberikan pada masa ini adalah usaha memastikan penularan wabak ini dapat dikawal sepenuhnya, termasuklah melindungi aspek kesihatan ahli-ahli Parlimen, pegawai-pegawai dan semua pihak yang berurusan dengan Parlimen. Kerajaan memberi jaminan sidang Parlimen akan segera dipanggil apabila tiba masa yang sesuai, sama ada sebelum atau selepas tamat darurat yang dijangkakan akan tamat pada 1 Ogos 2021 nanti. Namun demikian, perkara ini akan bergantung kepada nasihat dan pandangan pakar yang akan diperoleh oleh kerajaan dari semua pihak yang berkenaan, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Semasa darurat berkuat kuasa, semua pihak termasuk pembangkang masih boleh menyalurkan sebarang pandangan kepada kerajaan melalui saluran-saluran yang dibenarkan, termasuklah melalui jawatan kuasa khas bebas yang ditubuhkan di bawah ordinan darurat bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai hal-hal berkaitan kuat kuasa darurat. Dalam masa yang sama, tidaklah wajar wujud kesangsian atau syak wasangka berlakunya salah guna kuasa kerana sistem kerajaan berfungsi sebagaimana biasa, termasuklah dalam aspek pemantauan pentadbiran oleh pihak penguatkuasa terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Audit Negara dan juga Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Awam PAC. Justru semua pihak diseru supaya memberikan sepenuh kerjasama kepada kerajaan dalam usaha giatnya demi memastikan survival hidup dan kehidupan rakyat melalui aspek-aspek kesihatan, ekonomi dan sosial. Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, 26 April 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Ini adalah satu kenyataan politik yang boleh dianalisis secara jelas dan terang
bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama kerajaan Perikatan Nasional tidak mahu menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi mengadakan persidangan parlimen khas di musim darurat bagi bulan Ramadan bulan April tahun 2021 ini, Pak Cik Mak Cik. Ini juga boleh dibahaskan dan diperdebatkan, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional tetap bertegas tidak mahu mengadakan persidangan parlimen seperti apa yang dituntut oleh parti-parti politik pembangkang dalam negara Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Paling penting, keputusan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional ini sememangnya mempunyai pro dan kontra serta mempunyai kelebihan dan risiko dalam menggantung persidangan parlimen di musim darurat. Saya bersetuju secara peribadi sebagai penganalisis politik bebas. Ini adalah keputusan mutlak dan keputusan kuasa veto Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menggantung persidangan parlimen di musim darurat seperti termaktub dalam Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Namun jika dianalisis daripada perspektif lain, perkara ini turut memberi kesan buruk kepada reputasi politik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional kerana persepsi politik dan sentimen politik dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan ini tetap memberi kesan buruk kepada nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walau bagaimanapun kesan baik kepada survival kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini perlu diakui oleh semua parti politik pembangkang khususnya. Kerana ini adalah satu extra advantage untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional mengekalkan kestabilan politik Malaysia di musim darurat, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin tahu jika parlimen diadakan di musim darurat, kerajaan beliau akan tumbang segera dan pasti krisis politik akan berulang buat kali kedua di Putrajaya, Pak Cik Mak Cik. Akan tetapi jangka hayat kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini dan Kerajaan Perikatan Nasional hanya akan mampu bertahan sehingga 1 Ogos 2021, dan sekiranya Kabinet Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Kerajaan Perikatan Nasional mahu menyambung semula tempoh pelaksanaan proklamasi darurat ini bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, maka ini akan membantu mereka untuk terus survive sebagai kerajaan di Putrajaya sehingga tahun 2023. Ini antara perkara yang boleh difahami oleh pemerhati-pemerhati politik Malaysia, pencatur-pencatur kuasa politik Malaysia dan politikus-politikus dalam kalangan parti pembangkang yang sudah dapat mentafsir penggantungan persidangan parlimen ini di musim darurat adalah satu kelebihan yang cukup besar kepada kepimpinan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan ini juga membuktikan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama kabinet kerajaannya tidak mahu menyerah kalah, tidak mahu mendengar nasihat Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi mengadakan persidangan parlimen khas. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga tidak mahu meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia di musim darurat kerana beliau menganggap beliau adalah seorang Perdana Menteri yang sah di musim darurat kerana beliau menggunakan pakai strategi politik untuk tidak mahu mengadakan persidangan parlimen khas bagi membubarkan parlimen, bagi mengadakan PRU 15 ataupun mengadakan pemilihan jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia di musim darurat COVID-19 ini. Kita setuju ataupun tidak, kita sokong ataupun tidak, kita rasakan tindakan politik ini benar atau salah, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menang dalam percaturan kuasa politik ini bersama Kerajaan Perikatan Nasional bagi tahun 2021 untuk terus mengekalkan momentum proklamasi darurat adalah kuasa eksklusif, kuasa mutlak dan kuasa veto Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional
bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dalam institusi kerajaan Malaysia. Dan ini membuktikan bahawa kuasa besar Tan Sri Muhyiddin Yassin ini masih gagal untuk diruntuhkan oleh semua parti politik pembangkang yang sepakat bersama Parti UMNO untuk mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan persidangan parlimen khas. Dan ini telah menafikan kabar berita angin yang menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan persidangan parlimen tidak lama lagi. Dan ini juga menamatkan spekulasi politik bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang tidak lama lagi adalah satu berita politik yang agak tersasar pakcik-makcik. Beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, tersebar berita-berita politik yang cukup panas, yang cukup kontroversi, yang boleh dianggap berita palsu. Kononnya kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang pada hari Ahad kemarin. Tetapi tetap hari ini, hari Isnin, pakcik-makcik, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin masih bernyawa dan masih berkuasa pada 26 April 2021 hari Isnin di Putrajaya. Kerana apa? Kerana kebijaksanaan percaturan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional yang tidak mahu surrender, yang tidak mahu akur dan tidak mahu mengadakan persidangan parlimen khas di musim darurat. Sebagai kesimpulan, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional kerana mengambil langkah politik yang bijak dan genius untuk tidak menerima tekanan politik daripada semua pihak bagi mengadakan persidangan parlimen khas di musim darurat. Ini adalah satu kelebihan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Kelapa Malaysia dan satu kelebihan besar kepada Kerajaan Perikatan Nasional dalam sejarah politik Malaysia. Mereka tidak mahu bermain politik secara jalan lurus dan mereka menggunakan taktik untuk menggantung persidangan parlimen di musim darurat agar kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh ditumbangkan dan tidak boleh digulingkan oleh mana-mana pihak. Secara tuntasnya, pakcik-makcik, ini adalah keputusan yang sangat-sangat ditakuti oleh Najib Razak, oleh Zahid Hamidi, oleh Parti UMNO, oleh parti-parti politik pembangkang dalam kumpulan politik Anwar Ibrahim, DAP dan Pakatan Harapan khususnya. Kerana apabila persidangan parlimen telah ditetapkan oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Menteri Hal Ehwal di Jabatan Perdana Menteri Dr. Taqiyuddin Hassan tetap bertegas tidak mahu mengadakan persidangan parlimen khas di musim darurat dan tetap hanya akan mengadakan persidangan parlimen setelah tamatnya proklamasi darurat 1 Ogos 2021 atau mengadakan persidangan parlimen pada tahun 2023. Maka ini akan menyebabkan kes-kes mahkamah Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur, Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng akan terus dipercepatkan hukumannya dan keputusannya kerana persidangan parlimen tidak ada lagi di musim darurat kerajaan Malaysia bagi tahun 2021. Ini bukan kali pertama penggantungan parlimen diadakan oleh kerajaan Malaysia. Pada tahun 1969 yang lalu di era pemerintahan Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua Malaysia, pakcik-makcik, bertahun-tahun parlimen tidak bersidang di Kuala Lumpur bagi tahun 1969 lalu kerana tragedi perkauman 13 Mei 1969. Dan hanya lebih kurang 2-3 tahun selepas itu barulah berlakunya persidangan parlimen, pakcik-makcik. Saya tidak terkejut selaku political scientist, selaku penganalisis politik bebas, selaku graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam percaturan kuasa politik Malaysia dekat baru ini. Jika sejarah Tun Abdul Razak itu menggantung parlimen berulang semula di era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, pakcik-makcik. Kita memang faham ini adalah strategi politik yang cukup luar biasa diguna pakai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai senjata bom nuklear yang very powerful untuk menggagalkan misi politik
Najib Razak, Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, UMNO, DAP Pakatan Harapan yang mahu menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di musim darurat. Saya mengucapkan setinggi-tinggi takziah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, UMNO, DAP Pakatan Harapan kerana terus gagal untuk memberi tekanan politik untuk terus mendesak persidangan parlimen khas diadakan oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional ini. Maka menghitung harilah kluster mahkamah dalam UMNO, DAP, PKR dan Amanah untuk masuk ke dalam penjara Sungai Buloh. Kerana antara sebab terbesar kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin menggantung persidangan parlimen ini adalah bagi memastikan kelancaran perbicaraan kes mahkamah berprofil tinggi melibatkan kes jenayah rasuah, jenayah rompakan 1MDB Najib Razak, melibatkan perbicaraan kes 87 kes jenayah rasuah Zahid Hamidi, dan tidak lupa lebih 20 kes jenayah rasuah Rosmah Mansor, berpuluh-puluh kes rasuah Lim Guan Eng dan isterinya dalam Mahkamah Malaysia, serta perbicaraan kes saman sivil, kes liwat Anwar Ibrahim dan kes pengampunan diraja yang akan dibatalkan bila-bila masa dalam institusi kehakiman Malaysia. Ini antara agenda utama dan sebab utama kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional menggantung persidangan parlimen di musim darurat, kerana selain fokus mereka untuk menangani krisis COVID-19 global dalam negara Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional mahu melihat Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor, konco-konco penyamun mereka dalam UMNO, Lim Guan Eng dan isterinya. Tidak lupa kes liwat Anwar Ibrahim. Mereka ini adalah kumpulan kluster mahkamah yang akan lebih cepat disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin di musim darurat ini, pakcik makcik. Apapun kepada Najib Razak, kepada Zahid Hamidi, kepada Rosmah Mansor, kepada Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, game is over, bosku. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu di musim darurat ini kepada bapa Lanun penyamun 1MDB Najib Razak, kepada bapa toyol penyangak duit orang Melayu Zahid Hamidi. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu kepada suami isteri penyamun duit projek orang Cina di Pulau Pinang, Lim Guan Eng dan Betty. Tidak lupa bapa kaki liwat Malaysia yang mempunyai kes mahkamah sehingga hari ini, Anwar. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu dengan kamu di musim darurat ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.